lasta mursalan. Dia kata, lasta mursalan. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu kitab. Ni dia panggil cara cepat nak belajar surah, tengok pembuka dan penutup, boleh buat kesimpulan dia, gunakan tema, gunakan nama surah. Tuan-tuan faham dah surah Ra'di nak cerita pasal apa. Okey, kita tengok penutup dia Allah kata apa. Dan orang yang kafir itu berkata, selalu cakap. Cakap apa? Engkau ni Muhammad, engkau bukan Rasul lah. Engkau ni bukan Rasul lah, dia kata. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Nabi membantah mereka. Jawab yang mereka selalu cakap tu, kata Allah, katakan kepada mereka, aku ni Rasul. Nak tahu siapa yang jadi saksi aku Rasul? Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu. Maksudnya, selalu orang kafir kata, Muhammad, engkau ni mengaku Rasul. Engkau bukan Rasul lah Muhammad. Engkau bukan utusan Allah lah Muhammad. Maka Allah ajar kepada Nabi, kau jawab kepada mereka, Allah tu jadi saksi kepada aku dan kamu. Allah lah saksi pertama. Allah lah satu-satunya saksi yang menjadi saksi. Aku ni sebenarnya adalah Rasul kamu. Okey, lepas tu Allah kata juga kepada mereka, wahai Muhammad, yang jadi saksi kepada kamu ini siapa? Waman indahu ilmu kitab. Yang jadi saksi kepada kamu ni saksi kedua ya. Juga disaksikan oleh orang yang ada ilmu tentang kitab Allah. Okey. Tuan-tuan tulis dalam ayat ni dia ada dua saksi. Yang menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu dia adalah benar. Dia adalah Rasul. Saksi pertama Allah tu sendiri. Betul? Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Allah tu sendiri. Lepas tu saksi kedua adalah orang-orang terdahulu yang pernah mendapat kitab-kitab. Maksud dia, saksi yang kedua yang boleh menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad ini dia adalah seorang Rasul adalah orang-orang yang ada ilmu tentang kitab-kitab Allah yang pernah turun sebelum ni. Maksudnya siapa yang ada ilmu tentang kitab Taurat, siapa dulu yang pernah ada ilmu tentang kitab Zabur, tentang kitab Injil. Orang-orang yang tahu kitab-kitab terdahulu itulah mereka tahu dalam kitab-kitab itu tercatat bahawa Muhammad itu adalah Rasul. Antara sahabat yang mereka ini boleh jadi saksi kepada Nabi, yang mereka ni asalnya adalah ahlul kitab, yang ada ilmu tentang kitab Allah. Tulis kat situ kitab Allah tu apa? Kitab Allah dekat situ dia merujuk kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran lah. Macam kitab Taurat, macam kitab Injil, macam kitab Zabur tu. Okey. Antara sahabat yang dia dulu adalah ahlul kitab, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Orang ahlul kitab yang masuk Islam itulah yang boleh menjadi saksi bagi Nabi yang kedua, yang akan mengatakan Muhammad ini betul-betul seorang Rasul. Antara siapa tahu? Tuan-tuan salin lah. Antara sahabat tu macam Abdullah bin Salam, ahlul kitab tapi dia masuk Islam. Dia ikut Nabi Muhammad. Okey. Sahabat lain seperti Salman Al-Farisi. Sahabat lain di kalangan ahli kitab macam Tamim Ad-Dari yang dia pernah jumpa Dajjal tu. Tamim Ad-Dari. Itu pun ahli kitab juga. Jadi ayat nombor 43 ni kita dapat belajar apa? Walaupun Nabi Muhammad ini benar. Betul, walaupun Nabi Muhammad ini benar, dia dapat wahyu Al-Quran itu benar. Maksudnya pembukaan surah Ar-Ra'du dengan penutupan surah Ar-Ra'du, dia sebenarnya kesimpulannya nak fokus tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Apabila dia rasul, dia dapat kitab. Kitab yang ada pada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini dia bagi manfaat kepada manusia. Tapi manusia tak nampak Quran tu bagi manfaat. Seumpama yang manusia nampak buih yang ada di atas air yang banjir tadi.
Yang orang nampak kotor-kotor yang telah menutupi logam tadi. Yang batil orang nampak. Tapi batil ini sebenarnya tak bawa faedah apa-apa pun. Macam buih-buih dari air dan buih-buih daripada logam tadi. Orang nampak, ya orang tahu, dengar, oh guru itu, oh dia memberikan ketakutan. Tapi sebenarnya guru itu, dia ada maksud yang lain. Orang nampak, guru ni, orang faham guru ini, orang nampak dia, macam dia akan memberi mudarat kepada manusia. Tetapi yang orang tak nampak, guru itu sebenarnya dia bertasbih. Dia itu tunduk pada Allah. Dia adalah makhluk Allah. Dia adalah yang kamu takut-takut tu, dia adalah makhluk Allah. Jadi tuan nampak tak penggunaan guru itu? Nampak tak? Tuan nampak tak kesesuaian, ketepatan bagaimana Allah mengangkat tentang guru itu? Okey, jadi daripada yang kita faham ayat pembuka dengan penutup ni, maka dikaitkan dengan tema tadi. Dengan tema tadi apa dia? Benda yang benar iaitu Rasul, wahyu Al-Quran, dia memberikan faedah. Benda yang tak benar ni lama-lama dia akan dikalahkan. Benda batil ni dia tak lama. Maka Allah buatlah perumpamaan antara batil yang sementara dengan benar yang lama. Umpama air yang bagi manfaat kepada bumi dengan logam yang kena dibakar, barulah menghasilkan sesuatu. Wallahu ta'ala a'lam, dekat surah Ar-Ra'di. Jelas tak? Moga-moga dapat membantu faham tentang surah ini. Okay, waktu pun dah pukul 10.15. Kita masuk surah Ibrahim. Kita masuk surah Ibrahim. Maknanya daripada surah Ar-Ra'di ni, kita dah dapat belajar tentang hikmah kenapa dipilih nama Ar-Ra'du. Lepas tu kita dapat belajar pada malam ni, ada penggunaan perumpamaan di dalam Al-Quran. Antaranya Allah buat perumpamaan benar dibandingkan dengan batil. Lepas tu kita dapat belajar ilmu lain, iaitu pembukaan dengan penutup surah di dalam Quran. Ini satu ilmu yang lain yang kita boleh gunakan untuk memahami Al-Quran. Sebab kalau kita nak tunggu belajar satu-satu, tengok kita terangkan tadi tentang perumpamaan, itu baru satu ayat. Macam mana nak lagi faham lagi banyak perumpamaan. Jadi kita guna kaedah macam inilah supaya kita dapat memahami walaupun tidak ayat by ayat, tapi kita dapat keseluruhan. Ar-Ra'du ni sebenarnya nak bawa kepada mana? Ar-Ra'du ni nak bawa akhirnya kepada korang nak pilih yang batil ke, korang nak pilih kebenaran. Kalau korang pilih kebatilan tak bagi manfaat apa-apa pun kepada kamu. Tapi kalau kamu semua pilih kebenaran, ikut percaya wahyu Quran, dengar cakap Nabi Muhammad SAW, kamu akan dapat faedahnya. Kamu tak nampak benar itu, tapi benar itu sebenarnya membawa kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sedikit sebanyak maklumat dalam surah Ar-Ra'di. Walaupun kita tak hafal 43 ayat, tapi kita boleh buat kesimpulan daripada maklumat yang ada dalam surah Ar-Ra'di. Jom kita pergi kepada surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Okey, surah Ibrahim. Okey. Kalau ada kesempatan, nanti saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan satu lagi ilmu lain. Kalau nak faham Quran, kena tahu kenapa jumpa ayat Quran depan dia selalu ada huruf-huruf abjad. Saya ada nota yang khas tentang tajuk ni. Tengok pada waktu Allah izinkan kita, nanti saya akan terangkan. Kalau sempat mana ni saya terang, kalau tidak saya akan terang pada akan datang. Ini satu lagi ilmu lain untuk faham Quran. Kenapa Alif Lam Mim, kenapa Yasin, kenapa ada huruf Toha, kenapa ada Alif Lam Mim Ra. Kenapa, apa rahsia di sebalik ayat ini? Dia ada satu ilmu yang khas untuk memahami huruf-huruf abjad. Saya ada nota tu, insya-Allah nanti saya akan kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita terus pada surah Ibrahim dulu. Surah Ibrahim, tapi tolong ingatkan saya untuk menerangkan hikmah
penggunaan huruf-huruf abjad. Selama ni baca Yasin kan? Tapi kalau orang tanya, kenapa ya dan sin? Apa hikmah di sebalik penggunaan huruf ya dengan sin? Ini kita akan kupas untuk maklumat yang berikutnya. Tolong ingatkan saya. Ingatkan saya tentang penjelasan hikmah penggunaan huruf abjad. Nota ada. InsyaAllah ada. Kita akan sediakan nota untuk memudahkan semua. Baik, kita pergi surah Ibrahim. Okey, kita masuk surah Ibrahim. Surah yang ke-14 di dalam Al-Quran. Baik, catat beberapa maklumat tambahan tentang surah Ibrahim. Okey, surah Ibrahim kita sudah maklum. Kalau sebut Ibrahim, semua orang tahu dia adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ibrahim. Okey, surah Ibrahim dia ada 52 ayat. Dia adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, dia panggil surah Makkiyah. Kalau kita baca Quran, surah Ibrahim terletak pada juzuk yang ke-13. Maknanya kita dah sampai juzuk 13 dah. Kita nak belajar tentang surah Ibrahim. Daripada nama surah ni, kita dah belajar dah sebelum ni kan. Kita dah dapat maklum, tentu ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak angkat, yang Allah Ta'ala nak minta kita perhatikan daripada kisah Ibrahim. Dalam bab apa Ibrahim ni? Kan apabila Allah angkat Ibrahim, maksudnya Allah Ta'ala nak suruh kita ambil teladan. Ada benda yang utama pada kisah Ibrahim tu. Dalam bab apa? Perkara apa? Maka kita kena bacalah surah Ibrahim itu. Okey, tapi kita dah dapat maklumat. Ibrahim. Tentu ada sesuatu kepada Ibrahim ni. Dalam bab apa? Perkara apa? InsyaAllah kita akan belajar lepas ni. Okey. Ibrahim, surah ini sebenarnya dah dikenali dah oleh para sahabat. Seperti mana riwayat Al-Imam Suyuti, seperti mana dikatakan oleh Ibn Abbas, surah ini diturunkan di Mekah, maknanya surah yang turun sebelum hijrah. Okey. Kenapa surah ini namanya Ibrahim? Sebab surah ini dia ada memuatkan cerita tentang kisah Nabi Allah Ibrahim. Ketika mana dia berada di Mekah. Sebenarnya bukan di Mekah saja. Dalam surah Ibrahim bukan kisah Nabi Ibrahim dekat Mekah je. Tapi ayat-ayat itu dia berkisahkan macam mana Nabi Allah Ibrahim dia berada di Mekah. Dan kita kena ingat, Nabi Ibrahim ni sangat popular di kalangan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Orang-orang Arab musyrikin, mereka sangat idola Nabi Allah Ibrahim ni. Ibrahim ni dia sudah terkenal namanya. Sebab dia adalah nama yang turun-temurun Ibrahim. Ahlul Kitab pun mengatakan mereka ikut Ibrahim. Yahudi pun kata ikut Ibrahim. Orang Arab musyrikin pun kata mereka ikut Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim ni seorang manusia yang popular, yang manusia yang diagung-agungkan. Tapi kenapa mereka tak nak ikut Nabi Muhammad? Nanti kita akan cerita ada apa pada Ibrahim tu. Sebab tu nama surah Ibrahim. Ada apa dekat Ibrahim tu? Apa yang kita nak tengok dekat Ibrahim tu? Okey, dia ada kaitan dengan kisah dia ketika mana dia berada di Mekah. Dia ada kaitan dengan Kaabah. Dia ada kaitan dengan agama asal Mekah tu agama apa. Okey, nak tahu kisah dia, kita kena tengok, kita kena analisis ayat dia pada ayat bermula 35 sampai 41. Maknanya ayat-ayat dekat hujung dah kisah Nabi Ibrahim ni. Okey, ayat 35 sampai 41. Sebelum saya masuk kepada ayat, saya minta tuan-tuan catat, tuan-tuan tulis apa yang saya paparkan ni. Kerana nak bantu tuan-tuan faham ayat surah Ibrahim. Tuan-tuan kena tulis tak ada nota tu. Ni nota maklumat tambahan, tuan-tuan kena tulis. Okey, ni kisah perjalanan Nabi Ibrahim. Kita akan sebab nak faham ayat dalam surah Ibrahim ni, kita kena tahu kehidupan Nabi Allah Ibrahim terlebih dahulu. Tapi kita tak cerita panjang lebar. Saya cuma bawa dia punya flow, susunan cerita saja, zaman.
Okey. Mula-mula Nabi Allah Ibrahim, ni semua ada ayat Quran dalil, ada hadis, tapi saya tak bawa dalam nota tu. Saya cuma ambil isi penting saja. Okey, mula-mula asal tempat Ibrahim ni dia berada di Iraq. Dia berada di Iraq. Ayah dia dekat Iraq, kat Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim ni waktu dekat Iraq tu, tuan tulis supaya tuan faham nanti tentang kisah Ibrahim ni. Okey, waktu dekat Iraq, dekat kita tahu kan, mula ingat tak kisah Nabi Ibrahim pernah dibakar? Kisah Nabi Ibrahim pernah dibakar tu, itu adalah stage yang ketiga. Stage ketiga ni maksud dia, waktu Nabi Ibrahim dia berada di Iraq, Nabi Ibrahim pertama sekali, stage pertama, peringkat pertama dakwah dia dakwah ke ayah dia dulu. Dia dakwah ke ayah dia. Lepas dia dakwah ke ayah dia, dia pergi dakwah kepada orang awam, kepada publik secara umum. Lepas tu, stage yang ketiga, dia pergi dakwah kepada raja. Masa itulah dia kena bakar. Raja. Lepas bapak dia, orang lain tak nak dengar cakap dia, raja tak nak dengar cakap dia, maka Nabi Ibrahim, dia berhijrahlah. Dia keluarlah daripada bumi Iraq tu. Dia pergi mana? Dia pergi Palestin. Dia pergi Palestin. Masa dia pergi Palestin tu, ni dia panggil hijrah. Nabi Ibrahim dia hijrah daripada Iraq, dia pergi Palestin. Masa dia berhijrah pergi ke Palestin, dia bawa isteri dia Sarah dan dia keluar juga bersama Nabi Lut. Sebab tu Nabi Lut dia adalah satu batch dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Lut ni pun juga Rasul. Nabi Lut ni juga Rasul yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Tapi yang tu kita tak naklah cerita kisah dia macam mana. Cuma saya nak sebut dia punya perjalanan cerita ni supaya faham ayat 35-41 surah Ibrahim tu duduk kat situasi yang mana. Okey. Masa mereka duduk kat Palestin tu, Nabi Lut dia duduk kat tempat lain dekat Palestin, duduk kat daerah lain. Nabi Ibrahim duduk kat daerah lain. Sebab tu kalau kita baca situasi masa malaikat datang nak bagi azab dekat kaum Lut, mereka singgah dulu dekat rumah Sarah. Okey, kita cerita kemudian yang tu. Lepas tu Nabi Allah Ibrahim dia pernah pergi bermusafir ke Mesir. Masa dia pergi dekat Mesir, dia bawa Sarah tu sekali. Daripada kisah dekat Mesir ni lah yang dia jumpa kisah raja yang sangat suka dengan perempuan-perempuan yang sampai dia nak kacau Sarah tu. Dia pergi kat Mesir bersama Sarah. Selepas dia musafir di Mesir, yang raja tu satu raja yang sangat, kita panggil raja yang gatal lah. Raja yang suka kacau perempuan ni, sampai dia cuba nak usik Sarah, yang akhirnya dia tak mampu nak kacau Sarah. Raja tu beri kepada Sarah ni seorang khadam. Yang khadam tu namanya Hajar. Jadi Sarah dengan Ibrahim baliklah bawa Hajar tu sekali ke Palestin. Okey, ni cerita dia. Masa dia berada di Palestin dengan Sarah dengan Hajar, okey, masa itulah Sarah menghadiahkan dekat Ibrahim Hajar dekat dia. Jadi Nabi Ibrahim secara tak langsung dia boleh bersekedudukan dengan Hajar. Masa dekat Palestin itulah Hajar melahirkan Nabi Allah Ismail. Okey. Masa melahirkan Nabi Allah Ismail, yang kita selalu dengar penceramah-penceramah kata kerana Sarah ni cemburu sangat dekat Hajar ni kan, maka Sarah telah halau Hajar ni keluar daripada Palestin. Itu adalah fakta yang salah. Hadis tak cakap macam tu. Yang sebenar-benarnya Allah yang perintah kepada Nabi Ibrahim bawa Hajar keluar daripada Palestin. Saya akan buktikan hadis yang mana. Ya, orang kata Nabi Ibrahim bawa keluar Ismail dengan Hajar kan, disebabkan Sarah cemburu, Sarah tak suka kepada Hajar tu, dihalau keluar daripada Palestin. Tak, itu fakta yang sama sekali tak benar. Jadi
Lepas tu, Nabi Ibrahim bawalah Hajar dengan Ismail ke negeri Hijaz. Maknanya ke negeri Mekah lah. Ke Mekah. Nampak tak cerita dia? Faham tu cerita dia? Dia bawa Ibrahim dengan Hajar, Ismail pergi ke Mekah tu nak buat apa? Nak buat apa? Berikutnya, nampak tak sambungannya? Masa dia bawa Hajar dengan Ismail, masa kecil lagi Ismail, duduk kat Mekah tu nak buat apa? Nak tinggalkan mereka dekat situ. Iya, nak tinggalkan mereka dekat situ. Nabi Ibrahim ditugaskan oleh Allah untuk meninggalkan Hajar Ismail dekat Mekah tu. Masa tu Mekah tak ada orang. Masa tu Mekah tak ada lagi Kaabah. Nanti kita akan cerita fakta tentang Kaabah tu. Okay, sebab ada kaitan dengan surah Ibrahim ni. Okay, nampak tak cerita dia? Masa ditinggalkan Hajar dengan Ismail dekat Mekah tu, dia betul-betul duduk letakkan Hajar tu berhampiran dengan Kaabah, tapi masa tu Kaabah tak ada lagi. Tapak dia sudah ada lah, tapi belum didirikan Kaabah lagi. Betul-betul dengan tempat air Zam-Zam tu. Maka selepas Nabi Ibrahim dah tinggalkan Hajar dengan Ismail, masa tu Nabi Ibrahim tinggalkan dekatnya Hajar tu sedikit buah kurma dengan bekalan air. Lepas tu Nabi Ibrahim dia kena pergilah sebab Allah Ta'ala yang suruh macam tu. Kan? Masa nanti saya akan sebut hadis dia. Ada dari Riyadhus Shalihin. Siapa ada kitab Riyadhus Shalihin, tu tak akan jumpa jawapan dia. Kitab Riyadhus Shalihin. Sekejap saya akan sebut hadis nombor berapa, bab nombor berapa dalam Riyadhus Shalihin. Cerita pasal Hajar dengan Ismail ni. Okey. Lepas dia tinggalkan Hajar dengan Ismail dekat Baitullah tu, dia berdoa pada Allah. Dia doa dalam hadis cerita, dia doakan mereka ni setelah dah jauh sikit nak sampai kepada sebuah jalan nak tutup di sebuah penggunungan. Masa tu Nabi Ibrahim doakan untuk anak dia. Doakan untuk anak di Ismail dan juga Hajar. Inilah ayat kita nak baca ni. Ni ayat kita nak baca ayat 35, 36, 37 ni. Yang ni. Okey. Kita ringkasan dulu. Cerita ringkasan dulu. Okey. Waktu dia nak tinggalkan Hajar dengan Ismail ni, waktu ni lah Hajar tu tanya, kau nak tinggalkan kami berdua ni sebab apa? Nabi Ibrahim tak jawab. Ditanya berapa kali, barulah Hajar kata, kau tinggalkan kami ni Allah ke yang suruh? Baru Nabi Ibrahim jawab, ya Allah yang suruh. Kat situ. Nanti saya akan sebut hadis dia. Ada hadis dia. Lepas tu, Nabi Allah Ibrahim tinggalkanlah sebab itu Allah yang suruh. Waktu ditinggal, tulis yang di doa ni. Yang di doa ayat nombor 37 yang kita akan baca pasal di doa tu. Okey. Tapi, sebab tu kena faham dia punya flow cerita dia. Baru tahu, dia doa waktu ini rupanya. Okey, kita tengok flow dulu. Okey. Lepas dia dah tinggalkan Hajar, dia dah doa macam ayat nombor 37 tadi. Tu dia dah doa semua-semua tu. Dia tinggalkan Hajar. Lepas tu baru datanglah, baru nampak, baru muncul air Zam-Zam. Itu ada peristiwa Safa Marwah tu kan. Kita tak perlu ulang cerita tu. Okey. Lepas tu, akhirnya Hajar pun meninggal lah. Nabi Allah Ismail pun berkahwin. Waktu dah lama, tak lama kemudian, Nabi Allah Ismail datang semula. Beberapa tahun kemudian tu dia datang semula, ziarah kali pertama. Waktu ziarah, ini semua hadis ya, saya buat cerita, ni hadis Nabi. Waktu dia pergi ziarah Ismail buat kali pertama, Nabi Allah Ismail tak ada kat rumah. Dia tanya kat isteri dia, Ismail macam mana? Maka isteri jawablah. Masa sebelum Nabi Allah Ibrahim nak pergi meninggalkan isteri Ismail, menantu dia tu, dia pesan dekat menantu dia sesuatu. Lepas tu Ismail tahu. Dia balik, dia tanya, tadi ada siapa-siapa datang ke? Isteri dia jawablah. Masa isteri dia bagi jawapan tu, Nabi Ismail dah dapat tangkap. Allah Ta'ala suruh ceraikan isteri dia yang tu. Kali pertama, waktu Nabi Ibrahim jumpa tu. Dia ceraikan, dia pisahkan. Dia kahwin lain. Masa dia kahwin kali kedua, Nabi Ismail berkahwin dengan isteri yang kedua, Nabi Allah Ibrahim datang semula. Tapi Nabi Ibrahim masa tu Ismail tak ada juga kat rumah.
Dia tanya kepada menantu dia yang kedua ni, macam mana kehidupan korang sekarang? Dia jawab, baguslah dia jawab. Lepas tu Nabi Ismail balik. Dia tanya, tadi ada siapa-siapa datang ke? Isteri kedua dia jawab, isteri yang ni kan ada sekian-sekian. Tapi Ismail dapat tangkap. Yang bapak dia kata, kau jaga isteri kau yang kedua ni. Tak payah pisahkan dia. Kali kedua. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang sekali lagi. Ziarahnya Ismail ni. Pada kali ketiga, waktu kali ketiga itulah dia dapat jumpa bersemuka dengan anaknya Ismail. Macam mana kalau ayah yang dah lama pisah dengan anak? Kan? Maka macam biasalah dah lama tak jumpa ayah kan sebagai seorang anak. Lepas tu, waktu dia jumpa Ismail kali ketiga ni, Nabi Allah Ibrahim ajak Ismail membina Kaabah. Bina Kaabah bersama Ismail. Masa bina Kaabah ni dia nak tahu maklumat tentang Kaabah dibina. Itulah dalam suratul Baqarah. Waktu dia bina Kaabah itulah yang makin tinggi batu tu nak letak macam mana. Itu yang dapat satu batu yang Nabi Ibrahim pijak yang namanya maqam apa? Maqam Ismail. Bukan Ismail pula. Maqam Ibrahim. Yang kita tahu maqam Ibrahim tu kan. Inilah kisah pada bina batu tu. Okey, lepas siap Kaabah tu, sebab pendapat yang tepat berdasar penyelidikan para ulama, Kaabah dia pertama dibina dengan ada tempat sampailah tinggi sikit Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Okey, lepas tu tak lama kemudian barulah datangnya perintah panggil orang buat ibadat haji. Ibadat haji. Tak lama kemudian, Nabi Allah Ibrahim berkongsi mimpi yang dia kena sembelih Ismail alaihi salam. Tu cerita penyembelihan Ismail tu. Kemudian, Nabi Allah Ibrahim tinggalkanlah anak dia. Dia patahlah balik pergi ke Palestin. Apabila dia pergi ke Palestin, dekat Palestin tu ada isteri dia namanya Sarah lah kan. Masa dekat Palestin tu, Sarah dengan Ibrahim dapat berita gembira akan dapat anak namanya Ishaq. Masa nak tahu Sarah dapat anak lahirkan Nabi Ishaq itulah, malaikat yang sama yang datang kat tempat Nabi Allah Lut nak hancurkan kaum Lut itu, mereka singgah dulu rumah Ibrahim. Nak bagi tahu Sarah akan dapat anak namanya Ishaq. Okey. Nama Ishaq. Saya ada ayat Quran semua kita boleh susun cerita dia. Lepas tu tak lama kemudian masa dekat Palestin tu barulah Nabi Allah Ibrahim membina Masjidil Aqsa. Membina Masjidil Aqsa. Ada dalil dalam hadis dia. Bina Aqsa tu. Aqsa ni masjid kedua dibina selepas Masjidil Haram selama 500 tahun. Masjid Aqsa. Lepas membina Masjid Aqsa, berlaku apa pula? Ni panjang pula cerita dia. Tapi cerita dulu bab ni. Ni semua hadis ada ayat Al-Quranul Karim. Okey, jelas tak? Faham Okey, tuan-tuan tolong tulis. Tuan-tuan tolong tulis hadis mana yang boleh tahu cerita maklumat ni? Ibrahim bawa Hajar, Ismail tinggalkan di negeri Hijaz, di Mekah. Lepas tu dia tinggalkan Ismail sebab kerana Allah, doakan Ismail kan. Ni ziarah kali pertama, ceraikan isteri Ismail yang pertama, Ismail ceraikan isteri pertama, lepas tu dia kahwin lain ni. Ini bukan daripada saya, bukan riwayat Israiliyat. Tuan tulis. Saya sebut kepada tuan-puan, tuan tulis nombor hadis ya, nombor hadis. Okey, nombor hadis ni maksud saya, tolong cari hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin. Tolong cari dalam kitab Riyadhus Salihin. Tulis nombor hadis dia 1867. 1867. Tulis. Nombor hadis dalam Riyadhus Salihin 1867. Hadis yang cerita kisah-kisah tadi adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Nak tulis bab dia sekejap. Saya cari bab dia, bab. Hadis tu dari Riyadhus Salihin 1867 hadis yang ke-1867. Okey, duduk bab berapa? Duduk bab Riyadhus Salihin bab. Macam pagi tadi kami Jumaat, pagi-pagi Jumaat kita baca Riyadhus Salihin. Tapi tak sampai lagi bab ni dan saya kempen
kena ada satu naskah koleksi kitab Riyadhus Salihin. Sebab kitab Riyadhus Salihin ni adalah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi. Jadi siapa nak belajar hadis-hadis Nabi sebagai orang awam macam kita, kalau boleh habis kitab Riyadhus Salihin tu dah macam dah boleh cover dah sebenarnya apa yang kita nak dalam hidup kita ni. Kitab Riyadhus Salihin tu. Okey, kejap. Saya tulis bab dia. Okey, bab dia bab nombor berapa? Sekejap Take file sekejap. Nak buku 10.30 dah ni. Tak apa, perlahan kita belajar. Okey, bab dia duduk dalam bab tulis bab 370. Bab nombor 370. Tulis. Bab ke-370 dalam Riyadhus Salihin, nombor hadis 1867. Okey, 1867. Siapa yang biasa belajar kitab Riyadhus Salihin, kitab tu himpunan hadis-hadis Nabi, semua sekali bab yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin ada 372 bab. 372 bab. Bab yang kita nak rujuk hadis pasal Ibrahim, Ismail, Hajar ni, bab nombor 370 daripada 372 bab. Hadis semua sekali dalam Riyadhus Salihin dekat 1900 hadis. Tapi hadis yang kita nak rujuk ni hadis nombor 1867. Akan jumpa kisah Nabi Allah Ibrahim dan kita akan dapat jawapan. Yang kita buat cerita semua-semua ni, yang flow cerita ni dekat hadis tu. Dekat hadis tu kita akan dapat ni lah. Kita akan dapat jawapan tentang ni. Ismail bawa Hajar ke negeri Mekah sebab siapa? Lepas tu dia tinggalkan Ismail dengan Hajar dekat mana? Bekalan apa dia tinggal? Kurma, air. Lepas tu habis air, lepas tu dia doakan Ismail dengan Hajar ni ketika bila ziarah kali pertama. Tu adalah hadis pun kita bacakan tadi. Okay. Catat flow ni sebab catat alih ni sebab nanti kita nak kita senang kita faham ayat cerita pasal Nabi Allah Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Kita berhenti dekat sini. Nanti kita sambung pada minggu depan surah Ibrahim. Saya akan bagi nota minggu depan surah Al-Hijr dan saya akan bagi surah An-Nahl. Surah Al-Hijr dengan suratul Nahli. Tapi kita rujuk dulu nota ni untuk habiskan kisah Nabi Allah Ibrahim. Jadi saya bagi nota awal untuk tuan-tuan baca dulu. Perhatikan, nanti senang waktu belajar, dah faham, dah tahu dah. Nak rujuk bab apa. InsyaAllah. Nanti kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala alam. Ada persoalan, pertanyaan? Tanya soalan apa? Dah 10.40 dah. Ada pertanyaan tentang surah Ar-Ra'di ni ataupun Ibrahim? Ada soalan tak? Sekejap, saya tengok dekat chat ada soalan tak? Sian, tengok dah jauh malam, dah semua orang. Oh, tak ada. Kalau tak ada, kita sambung minggu depan hari Rabu, insyaAllah. Minta maaf ya pasal tak dapat buat hari Rabu sebab saya ada tetamu. Kita sambung nanti pada hari Rabu minggu hadapan. Datin, Nurlin, Ya. ada siapa nak tanya dah? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya? Untuk kelas hari ini, terima kasih banyak-banyak untuk kelas hari ini. Wa'iyyakum. Ya. Tadi ada orang tanya dalam chat tu, dia cakap apa dia? Riyadhus Salihin, muka surat 1027. Apa tu? Muka surat apa? Dalam buku Riyadhus Salihin. Dia kena macam ni. Muka surat kita tak boleh nak sebut sebab Riyadhus Salihin dia ada banyak jenis edisi. Dia ada edisi sebut hadis saja. Ada edisi yang dia buat syarahan kepada Riyadhus Salihin. Dia berbeza. Tapi kita boleh dapat dari sudut
nombor bab dengan nombor hadis. Ya. Sebab siapa yang beri Riyadhus Shalihin yang ada nombor-nombor, hadis nombor bab tu akan jumpalah dekat situ insya-Allah. Dia hadis-hadis dia dihimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan Dajjal juga tu. Dia dikaitkan dengan pasal Dajjal, pasal akhir zaman. Dia duduk ke hadis-hadis dekat hadis-hadis yang dalam kumpulan-kumpulan hadis tersebut. Ya. Insya-Allah. Okey, kita sambunglah pada minggu depan surah Ibrahim. Minta maaf ya kalau ada apa-apa soalan lain tak. Dia tanya nombor hadis tadi berapa? 1867. Hadis yang ke 1867. Apa tajuknya? Dia tak ada tajuk dekat hadis tu. Dia ada dekat bab. Dia Riyadhus Shalihin, dia tidak ada tajuk hadis. Riyadhus Shalihin, dia ada macam dia ada bab, chapter, nombor berapa. Dekat chapter tu dia ada tajuk. Dia ada tajuk. Lepas tu hadis. Kalau kita tengok dekat chapter 370 tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, chapter dia tentang hadis-hadis bunga rampai. Dia terjemah ni bunga rampai ni bahasa Melayu pula. Maksudnya hadis-hadis yang dia bukan spesifik tajuk, dia hadis-hadis yang umum. Itu dekat Riyadhus Shalihin. Bab 370. Hadis-hadis pilihan. Betul. Jazakumullahu khairan katsira. Ada kata apa? Apa? Salah satu tanda Allah marah. Betul ke? Okey, macam marah. Okey, begini. Adakah guruh dan peti itu tanda Allah marah? Lalu saya teringat. Okey, maksud dia macam ni. Maksud dia ada hadis daripada Nabi, tapi hadis ni para ulama hadis kata hadis ni dia lemah. Hadis ni riwayatnya lemah, dhaif. Yang hadis tu memang Nabi kalau dengar bunyi guruh, Nabi dengar bunyi petir, maka Nabi akan doa macam ni. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, tapi hadis ni disebut oleh para ulama hadis ni hadis lemah. Tapi hadis ni bagi jawapan untuk yang tanya tadi. Ada orang kata guru dan petik ni tanda Allah marah. Memang ada hadis tu, yang hadis riwayat Ahmad juga, Nabi kalau dengar bunyi guru tu dia akan doa macam ni. Dia kata Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Dia kata ya Allah, janganlah engkau membunuh kami dengan kemurkaan engkau. Wala tuhlikna bi'azabika. Dan jangan engkau hancurkan kami dengan siksamu. Wa'afina qabla dhalika. Dan berilah kami kesihatan sebelumnya. Manakala kalau kita rujuk hadis ni, dari sudut makna dia, memang Nabi doa ada kaitan dengan guru, bunyi petir tadi, macam ia berbentuk macam ia berbentuk azab. Memang dia berbentuk azab. Tapi hadis ni hadis yang lemah. Lepas tu, kalau kita baca dekat ayat Quran tadi, memang jumpalah. Memang petir tu untuk menakut-nakutkan. Lepas tu kalau kita baca dekat ayat tadi. Kalau kita baca dekat ayat nombor 100, saya nampak tak saya kongsikan? Ke tak nampak dah? Nampak kan? Ni. Kalau kita baca dekat ayat yang nombor 13 tadi, memang jumpa jawapan. Memang petir guruh tadi memang untuk menakutkan. Ni, guruh kan? Lepas tu kalau kita baca dekat ujung ayat tu, dan dialah yang menghantar petir. Lalu dia menimpakan petir itu kepada sesiapa yang dia kendakinya. Maknanya dia ada kaitan dengan azab. Sebab tu siapa yang ada tafsir, contohnya kalau ada tafsir Ibnu Katsir, nanti baca ulasan Ibnu Katsir pada ayat nombor 13 ni, dia ada sebut riwayat sebab apa ayat 13 ni turun. Ada riwayat mengatakan ayat 13 ni diturun, kenapa kata petir tu menimpa kepada seseorang? Kerana ada seorang lelaki memang dia telah disambar oleh petir sebab dia tak nak jumpa Rasulullah dan dia telah mempelikirkan Rasulullah. Ada riwayat itu dalam tafsir Ibnu Katsir, yang riwayat itu
hadis riwayat Ibnu Jarir daripada Ali bin Abi Sarah. Ada dalam riwayat Ibnu Katsir. Ya, memang tanda bunyi kilat itu, bunyi guruh itu dan petik ini memang ada dikaitkan dengan tanda Allah itu murka. Dan memang ada doa Nabi baca, tapi doa itu riwayatnya adalah dhaif. Okey, riwayatnya adalah dhaif. Kalau nak baca doa apa? Ada doa yang benar. Kalau dengar bunyi guruh, kita boleh baca doa. Doa tu kalau tuan-tuan ada kitab Al-Azkar. Kalau ada kitab Al-Azkar, nanti tengok hadis nombor 531. Ada hadis yang Nabi dia doa. Hadis ni hadis sahih. Dalam riwayat Muwatta' Imam Malik, yang Nabi kalau dengar suara petir, dia dengar suara guruh tu, dia akan doa. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nabi kata, Maha suci Allah yang guruh itu bertasbih, memuji Allah, dan juga para malaikat kerana takut kepada Allah. Dia baca doa itu. Ada doa yang sahih dari Nabi SAW, rujuk kitab Al-Azkar An-Nawawi. Cuma kitab Al-Azkar An-Nawawi tak semua ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Jadi kalau nak belilah kitab Al-Azkar An-Nawawi yang telah disaring ataupun ada ulama hadis dia telah nyatakan status hadis ni sahih ke dhaif ke, begitu ada. Ada dalam kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu. Ada yang tanya jap. Ada yang tanya tu soalan tu. Ustaz, apa jadi pada Nabi Ismail selepas ditukar menjadi kibas? Dia jadi orang lah. Dia menjadi manusia yang biasa. Okey. Hadis dalam Al-Azkar, hadis dalam Al-Azkar tadi tu dia kena tengok juga edisi hadis. Kalau dia hadis saja, hadis nombor 531 dengan hadis nombor 532 akan jumpa hadis tentang tajuk dia. Tajuk dia doa ketika mendengar bunyi guruh. Bunyi guruh tu dia ada doa-doa dalam Al-Azkar An-Nawawi. Tapi doa yang kita sebut dhaif tadi itulah yang Nabi kata, janganlah engkau membunuh kami dengan sebab engkau marah ya Allah. So doa itu hadis tu lemah. Tapi doa yang sahih ada. Hadis nombor 531, hadis nombor 532. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Natin. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz.